السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Okey, hari ini kita bersama dengan kitab Fawaidul Fawaid oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada faslun, satu fasal berkenaan dengan makna al-ubudiyah. Makna al-ubudiyah, makna penghambaan diri, kan? Wa tajriduha, dan maknanya penghambaan diri itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. So kita sampai di situ. Dan kita sambung pada apa yang kita baca pada 2 minggu lepas sampai kita di sini. Dia kata di sini, faman syahida nafsahu bihadzal mashhad, barang siapa yang menyaksikan, mempersaksikan dirinya, menjadikan dirinya sebagai saksi dengan pemandangan ini, dengan pengetahuan ini, saya jadilah hajatnya, faqru hajatnya, ya, dan kepentingan dirinya hanya kepada Tuhannya, sebagai satu sifat yang lazim baginya. Sifat yang lazim bagi diri dia, maksudnya sifat yang mestilah bagi dia, kan? Maksudnya dia mesti rasa bahawa dia teramat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya hajatnya itu hanya kepada Allah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa mata syahidan nasa, dan apabila dia menyaksikan pada manusia, kadzalika la yaftaqir ilaihim, begitulah dia tidak mengharapkan, tidak berhajat langsung kepada manusia, tak ada hajat langsung kepada manusia bila dia melihat kepada manusia, kerana semua makhluk itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi kenapa kita perlu berhajat kepada manusia? Kerana mereka juga berhajat kepada Allah. Jadi seterusnya dia akan mengaitkan diri, dia tidak akan ada ketergantungan di dirinya ataupun cita-citanya ataupun hajatnya dengan manusia. Walam yu'alliq amalahu wa raja'ahu bihim fastaqama tauhiduhu, maka tauhidnya akan menjadi lurus. Akan jadi lurus, maksudnya akan jadi betul lah, ya? Maksudnya tauhid yang semata-mata pengesaan terhadap ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkuluhu, begitu juga sikap tawakalnya, sikap serahan dirinya, sikap penyerahan diri bulat-bulat hanya kepada Allah, wa ubudiyatuhu, dan sifat penghambaan dirinya hanya semata-mata kepada Allah. Walihadza qala Hud liqaumihi, kerana itulah Nabi Hud alaihissalam berkata kepada kaumnya. Apa kata Nabi Hud yang telah dirakam oleh Allah Jalla wa Ala dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat 56, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inni tawakkaltu 'ala Allah, semuanya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kamu semua. Ma min dabbatin, tidak ada yang melata di atas muka bumi, illa huwa akhidun bi nasiyataha, melainkan Allah Ta'ala yang memegang ubun-ubunnya di tangan Allah Ta'ala tadi, segala ketentuan dan ketetapan makhluk. Inna Rabbi ala siratim mustaqim, sungguhnya Tuhanku mana di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Sebab itu ini kata-kata Nabi Hud alaihissalam yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang penyerahan diri bulat-bulat dan ubudiyah hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Wa qawluhu, dan sabda Nabi SAW dalam doa itu, kan, doa yang kita baca dulu, Allahumma inni abduka Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika wa ibnu, Allahumma inni abduka ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka, maksudnya telah berlalu padaku oleh hukumanmu, ketetapanmu. Maksudnya Allah telah tetapkan, hukumkan, putuskan segala perkara ke atas diri kita tadi, kan? Adlun fiyya qada'uka, adil, kan, ketentuanmu, qada'uka maksudnya ketentuanmu, keputusan hukumanmu padaku adil.
Jadi dalam ni تضمن هذا الكلام أمرين. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni terkandung dua perkara dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Apa dia perkara itu? Ahaduhuma, yang pertamanya, madha'u hukmihi fi 'abdihi, bahawa telah berlalu hukuman Allah Taala pada hamba-Nya, keputusan hukuman, ketetapan, yakni nafadhuhu wa nufuzuhu, telah pun ditetapkan oleh Allah Taala segala takdir ketentuan kita tadi. Itu maksud dia. Yang pertama, bahawa subhanahu lahul mulku wa lahul hamdu, dan dia Allah Taala yang maha suci, baginya segala kerajaan, al-mulk, dan baginya segala pujian, walahul hamdu. Ini Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ma'na qauli nabiyhi Hud alaihi salam ala nabiyyina salawatu Allah wassalamuhu. Dan ini adalah makna perkataan Nabi Allah Hud alaihi salam, ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha, tidak ada yang melata di bumi melainkan Allah yang mengambil ubun-ubunnya, Allah yang memegang, Allah yang telah menentukan ke arah mana dia akan pergi, ke mana dia akan bagaimana dia akan melalui kehidupan ini. Thumma qala, kemudian kata Nabi Hud alaihi salam lagi, Allah sebut dalam Quran, inna rabbi ala siratin mustaqim. Iaitu ma'a kaunihi malikan qahiran mutasarrifan fi ibadihi. Maknanya ma'a kaunihi, walaupun Allah Ta'ala itu raja yang maha menguasai, yang mutasarrifan, berwenang-wenang dalam melakukan segala apa kehendak dia pada hamba-hamba dia, nawasihim biyadih, segala ubun-ubun mereka, segala kehendak tujuan mereka itu di tangan Allah Ta'ala. Fahuwa ala siratin mustaqim, maka Allah berada di atas jalan yang lurus, yang benar, kan? Tidak ada bengkok padanya, tidak ada penyimpangan padanya. Wa huwal adlu, Allah, dan ia yang maha adil, Allah Taala itu, allazi yatasarrafu bihi fihim, yang dia itu melaksanakan apa yang dia kehendaki pada hamba dia. Fa huwa ala siratin mustaqim, dia berada di atas jalan yang lurus, fi qawlihi wa fi'lihi, pada perkataannya dan pada perbuatannya subhanahu wa ta'ala, wa qada'ihi, dan segala ketentuannya, wa qadarihi, dan ketetapannya, wa amrihi wa nahi, perintah dan larangannya, wa thawabihi wa iqabihi, pemberian pahalanya dan balasan siksanya. Fa khabaruhu kulluhu sidqun, dan perkhabaran Allah Ta'ala itu semuanya adalah benar. Wa qada'uhu kulluhu adlun, keputusan Allah Ta'ala itu semuanya adalah adil. Wa amruhu kulluhu maslahatun, dan segala perintah Allah Ta'ala itu semuanya adalah ada masalah padanya, kebaikan. Walladhi naha anhu kulluhu mafsadah, apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu padanya ada kerosakan. Wa thawabuhu liman yastahiqqu thawab, ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala untuk mereka yang berhak menerima pahala, dengan kelebihan kurniaannya dan rahmatnya, dan siksaannya untuk mereka yang berhak untuk mendapat balasan siksaan dengan keadilannya dan kebijaksanaannya jalla wa'ala. Ini yang disebut dalam fasal ataupun perkara ataupun dalam bab inilah, bab ubudiyah, makna peribadatan atau makna penghambaan diri kepada Allah, dan penghambaan itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk pula fasal yang ke-13, al-qadaru bainal ifrati wat tafrid. Al-ifrat wat tafrid, maksudnya qadar ni maksudnya kita kata takdir, ketetapan Allah Taala di antara sikap melampau manusia ataupun makhluk manusia dan jin, makhluk mukallaf kan, dalam terlalu maknanya mengikuti sampai berlebihan dan meninggalkan sampai dengan cara yang melampau, meninggalkan terus tanpa mengambil peduli, kan? Ataupun ifrat ni maksudnya dengan bersikap melampau dalam melaksanakan dan sikap melampau dalam meninggalkan. Itu al-ifrat wa at-tafrid. Kedua-duanya adalah ghulu lah, melampau. Wa faraqa baina al-hukmi wal qada. Ya. Allah membezakan di antara hukumnya dan ketetapannya, hukumannya dan ketetapannya.
Wa ja'ala al-madha'a lil hukm. Allah Ta'ala jadikan segala yang berlalu itu adalah untuk hukumannya, hukum dia. Wal 'adla lil qada' dan keadilannya untuk al-qada' lah. Kan? Qada' untuk penunaian ataupun keputusan hukum tadi. Qada' wal hukum. Dia dibezakan di antara kedua hukum dan qada' tadi. Hukum maknanya segala yang telah berlalu daripada keputusan Allah, dan al-qada' ni maksudnya berkaitan dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. فإن حكمه سبحانه وتعالى يتناول حكمه الديني الشرعي. Dan sesungguhnya hukum Allah Ta'ala itu maksudnya meliputi hukumnya yang nisbah kepada agama dan yang syar'i lah, nisbah kepada agama yang syarak tadi. Dan hukum al-kauni al-qadari, dan begitu juga hukumnya yang kauni, yang bersifat alami yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak azali. Jadi wa naw'ani nafidhani fil 'abdi. Kedua jenis ini, hukum ad-dini asy-syar'i dan hukum al-kauni al-qadari ini, kedua-duanya berlaku pada hamba yang telah ditetapkan oleh Ta'ala sejak dulu lagi. Wa huwa maqhurun tahta al-hukmain. Sedangkan hamba itu maknanya dia tak akan dapat lari daripada dua hukum ini, sama ada hukum al-qadari al-kauni al-qadari ataupun hukum ad-dini asy-syar'i, nisbah kepada agama tadi, dan nisbah kepada syarak, hukum syarak. Begitu juga hukum kauni, hukum yang alami tadi. Kan? Apa dia penjelasannya? Bawah ni dia akan jelaskan dengan lebih detail insya-Allah. Jadi qad madaya fihi wa nafadha fihi sya'a am aba. Sama ada hamba dia nak ataupun tak nak. Hamba ingin ataupun enggan, maka dia tetap tidak dapat melarikan diri daripada dua ketetapan ini, dua takdir ini, dua hukum ini, ad-dini asy-syar'i dan al-kauni al-qadari. Insya'a am aba, nak ataupun tak nak. Lakin al-hukm al-kauni la yumkinuhu mukhalafatuhu. Akan tetapi hukum kauni, hukum yang alami ini, tidak mungkin dia untuk menyalahinya. Kan? Dia tak mungkin akan dapat menyalahinya hukum yang kauni alami ni. Contohnya kita ni, umur kita menghampiri ketuaan. Kan, perjalanan. Boleh tak kita nak tahan diri kita supaya jangan tua? Tak boleh kan? Itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di sudut alam ini. Kan? Bahawa pergerakan masa. Kan, begitu. Wa amma ad-dini asy-syar'i, adapun hukum agama yang syar'i, mungkin hamba itu dia menyalahinya. Contohnya Allah perintahkan dia untuk melaksanakan solat, tapi dia tak solat, malas, kan, atau enggan. Maksudnya dia boleh menyalahinya hukum syar'i, ad-dini asy-syar'i. Dia boleh tidak beriman. Allah suruh dia beriman, betul tak? Allah suruh dia masuk Islam, Allah suruh dia beriman, dan Allah suka dia masuk Islam, Allah suka dia beriman. Ya. Tetapi maknanya Allah beri kepada dia pilihan, nak Islam kan, nak beriman kan, nak jadi kafir. Okay? Dia boleh menyalahi hukum ad-dini asy-syar'i tadi. Tapi kesimpulannya apapun dia buat, maka tak akan keluar daripada ketetapan Allah Ta'ala yang azali lah. Begitu. Baik, walamma kana al-qada'u huwa al-itmam wal-ikmal. Adapun dari kita sini al-qada' itu adalah penyempurnaan. Itmam, ikmal ni makna sama lah. Melengkapkan, penyempurnaan, kan? Pelengkapan. Wa dzalika, demikian itu, innama yakunu ba'dha mudhihi. Demikian itu hanya senya ia berlaku selepas berlakunya, kan, kesempurnaan tadi, wa nufudhihi, dan pelaksanaannya, itu al-qada. Kan, bila dah berlaku dia panggil qada. Qala adlun fiyya qada'uka. Mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adil pada engkau, adil padaku oleh qada engkau, ketetapan engkau. Iaitu al-hukum alladhi akmaltahu wa atmamtahu wa nafadhtahu fi 'abdika, iaitu hukum yang kau telah sempurnakan, kau telah lengkapkan, dan kau telah laksanakan pada hamba-Mu. Contohnya apa yang berlaku pada kita kemarin, tadi, kemarin dulu, apa semua tadi kan, itu al-qada. Adlun minka fihi, itu keadilan daripada engkau, hai Tuhan, padanya, pada hukum yang telah engkau sempurnakan tadi, yang telah berlalu tadi, pada hamba-Mu. Itu al-qada, telah berlaku tadi kan, ketetapan dia telah terlaksana. Wa ammal hukum, adapun hukum, fahuwa ma yahkumu bihi subhanahu
apa yang telah dihukumkan dengannya oleh Allah yang Maha Suci, wa qad yasha'u tanfidhahu wa qad la yunaffidhuhu, dan barangkali Allah Taala itu menghendaki untuk melaksanakan hukum tersebut dan barangkali Allah tidak menghendaki untuk melaksanakannya. Fa in kana hukman diniyan, maka jika dia adalah hukum yang nisbah kepada hukum agama, fahuwa madin fil 'abdi, yang ia telah berlalu pada hamba, kan? Wa in kana kauniyan, kalau hukum itu hukum yang kauni, yang alami, alam ini, fa in naffadhahu subhanahu madha fihi, kalau Allah Taala melaksanakannya maka ia telah berlalu. Wa illam yunaffidhu in dafa'a anhu, apabila dia tidak melaksanakannya maka hukum tadi tertolak, tidak berlaku. Fahuwa subhanahu yumdi ma yaqdi bihi, Allah Taala melakukan apa yang dia telah menetapkan dengannya. Wa ghairuhu qad yaqdi biqada'in wa yuqaddiru amran, kan? Allah Taala kata wa ghairuhu, dan selainnya, qad yaqdi biqada', kan? Barangkali ia menunaikan dengan melaksanakan keputusan itu dan dia mentakdirkan satu perkara, walam yastati'u tanfidhahu, kan? Selain daripada Allah Taala tu mungkin dia membuat satu keputusan dan telah menetapkan satu perkara, tetapi dia tak mampu untuk melaksanakannya. Kan banyak berlaku, kan? Selain daripada Allah Taala, tapi berlaku lah macam ni, kita tak mampu, kita nak buat macam ni, kita buat dalam kita punya perangkaan jadual kita dan sebagainya, kan? Jadi kita dah rangka set dah apa yang kita nak buat, kita dah plan dah gini, tapi kita tak mampu melaksanakannya dengan sebab perkara yang Allah telah tetapkan. Jadi makhluk kita tak mampu, dia telah merancang tapi tak dapat melaksanakan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yaqdi wal yumdi, Allah telah membuat satu ketetapan, Allah Taala pasti akan melaksanakannya dengan kehendak dia. Falahul qada' wal imda', maknanya Allah Taala ni ada ketetapan, keputusan, dan dia ada pelaksanaan dia. Kan, dia maha berkuasa melakukan apa yang dia kehendaki. Adapun makhluk ni dia teringin ataupun berhajat untuk melakukan sesuatu, berhangan untuk melakukan sesuatu, tapi belum tentu dia dapat melakukannya. Itu maksudnya. Kemudian wa qawluhu, dan sabda Nabi SAW, adlun fiyya qada'uka, adil pada aku oleh ketetapan keputusanmu. Di sini yatadamanu jami'a aqdiyatihi fi 'abdihi. Ini maksudnya merangkumi segala keputusan Allah Taala pada hambanya. Keadilan pada apa yang Allah telah tetapkan, maka itu Allah Maha adil pada hambanya, min kullil wujuh, daripada segala wujud, daripada segala wujuh, daripada segala jalan, daripada segala cara dan wajah. Min sihhatin wa suqmin wa ghinan wa faqrin, daripada sehat, sakit, kaya, fakir, waladzatin, kelazatan dan kesakitan, kepedihan, wa alamin, dan kepedihan, wa hayatin, kehidupan, wa mautin, dan kematian, siksaan, wa uqubatin wa tajawuzi, maksudnya kena kena musibah dan terlepas daripada musibah, wa idzalika, dan selain demikian itu Allah Maha melaksanakan pada hamba-Nya apa yang dia telah tetapkan. Gitu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan tidaklah menimpa kamu daripada satu musibah maka dengan ianya adalah dengan sebab perbuatan tangan-tangan kamu. Syura ayat 30. Wa qala, dan Allah Ta'ala firman dalam surah Asy-Syura ayat 48, Allah kata, wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, apabila mereka ditimpa keburukan, kejahatan, keburukan dengan sebab perbuatan tangan-tangan mereka, fa innal insana, akan sungguhnya manusia itu kafurun, sangat kufurlah, sangat kafur, sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa kullu ma yaqdi 'ala al-'abdi, maka setiap perkara yang Allah telah putuskan, Allah telah tetapkan, tentukan pada hamba itu, maka itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala padanya, pada hamba tersebut. Apa saja yang menimpa kita, kan? Kepayahan, kemudahan, kesenangan, kesakitan, semuanya itu adalah maknanya keadilan Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya. Baik, seterusnya aqwalut tawaif al-qadar. Maksudnya di sini Syekh rahimahullahu taala didatangkan pada perkataan golongan-golongan, beberapa puak dan golongan berkenaan dengan takdir ni. Takdir. Fa in qila, maka jika dikatakan, jika ada orang kata dekat kita lah,
keluarkan soalan. Fal ma'siyatu 'indakum biqada'ihi wa qadarihi. Maka maksiat itu di sisi kamu semua adalah qada' Tuhan dan takdirnya, qada' dan qadarnya, takdir dan ketetapannya. Fama wajhul 'adli fi qada'iha? Maka di manakah wajah keadilan Allah Ta'ala pada penetapan itu? Penetapan yang kamu tu melakukan maksiat. Fa innal 'adla fil 'uqubati 'alaiha ghairu zahirin. Karena sesungguhnya keadilan pada siksaan atasnya itu tidak zahir, tidak jelas. Macam mana nak jawab? Jadi maknanya maka dijawab qila, dijawab hadza su'alun lahu sya'nun. Pertanyaan yang begini ada maknanya ada dia kata lahu sya'nun, maksudnya ada perbahasan. Boleh dibahaskan. Kan? Hadza su'alun lahu sya'nun wa min ajlihi za'amat ta'ifatun, dan karenanya lah satu puak telah mendakwa. Mereka puak mana? Puak Al-Jabariyah. Puak Jabariyah yang mengatakan kita ni majbur. Kan? Kita tak boleh nak buat apa. Semua Allah Ta'ala tetapkan. Minum arak ke, berzina ke, berjudi ke, bunuh orang ke, semua telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita ni tak boleh nak buat apa. Kita ni macam kapas ni, tiup angin ke mana dia tiup, begitu kita pergi. Kan? Puak Jabariyah. Mereka yang menolak usaha makhluk lah. Jadi mereka mendakwa bahawa keadilan huwal maqdur adalah sesuatu yang telah ditakdirkan. Wa zulma mumtana'un li dzatih. Maka kezaliman itu tidak boleh ada lah. Kan? Bila keadilan itu telah ditetapkan, maka kezaliman itu tidak ada. Qalu, mereka berkata li'anna zulma, kerana kezaliman itu huwa tasarrufu fi mulkil ghair. Maksudnya kezaliman itu adalah kita melakukan sesuatu sewenang-wenangnya pada hak orang lain. Wallahu lahu kulli syai', dan Allah Ta'ala milik baginya segala sesuatu. Fala yakunu tasarrufu fi khalqihi illa adlan, tidak adalah perbuatan pelakuannya kepada hambanya melainkan semuanya adalah keadilan. Itu. Wa qalat ta'ifatun, berkata tu puak pula, iaitu puak Al-Mu'tazilah. Balil adlu, bahkan keadilan itu annahu la yu'aqib, bahawa ia tidak menyiksa ala ma qadahu, di atas apa yang telah ditetapkan dan apa yang telah ditakdirkan. Falamma hasuna minhu al-'uqubah 'ala adh-dhanb. Maka tak kala jadi eloklah daripadanya al-'uqubah, siksaan di atas dosa. Ulima annahu laysa biqada'ihi wa qadarihi, maka diketahui bahawa siksaan itu bukanlah dengan ketetapan dan takdir Allah Ta'ala. Fayakunul adlu huwa jaza'uhu, maka jadilah di sana keadilan itu adalah balasannya di atas dosa dengan menyiksa dan celaan. Imma fi dunya wa imma fil akhirah, sama ada di dunia dan juga sama ada di akhirat. Baik, kata Syekh di sini, wasa'uba ala haula'i, jadi payah ke atas mereka ini. Di atas puak-puak Jabariyah dan puak-puak Mu'tazilah tadi. Ini Mu'tazilah. Bahkan dengan keadilannya Allah tidak menyiksa di atas apa yang Allah telah tetapkan dan telah takdirkan. Dia berkata. Jadi Allah Maha Adil tidak akan menyiksa di atas apa yang telah ditetapkan dan takdirkan. Jadi maknanya perbuatan makhluk yang tak baik tadi bukan daripada takdir Allah, kata dia apa? Dan jadi susah ke atas mereka ni untuk menghimpunkan di antara adil dan di antara keadilan dan di antara takdir, bainal qadar. Maka mereka mendakwa faza'amu anna man athbata al-qadara, maka mereka mendakwa bahawa orang-orang yang menetapkan takdir, lam yumkinhu an yaqula bil adli, tak mungkin dia akan boleh cakap tentang keadilan. Dia kata benda ni adalah kontra, tak boleh. Kan? Sama ada nak menetapkan takdir ataupun sama ada dengan menetapkan takdir dan menafikan keadilan bagi Allah, ataupun menafikan takdir dan menetapkan keadilan bagi Allah. Dia kata macam tu. Wa man qala bil adli, barang siapa yang menetapkan dengan keadilan bagi Allah, lam yumkinhu an yakuna bil qadar, ay yaqula bil qadar, tak mungkin dia akan dapat menerima takdir tadi.
takdir Allah Ta'ala. Maksudnya dia kata adil dengan takdir ni sesuatu yang kontradiksi, yang tidak boleh nak disatukan, ditaufikkan. Mesti salah satu di antara dia. Kalau ada adil, takdir tak ada. Kalau ada takdir, adil tak ada. Jadi nak ambil sebab macam mana? Dia kata puak-puak ni. Puak, Qadariyah, Jabariyah. Kama sa'aba alaihim, sebagaimana begitu juga payah ke atas mereka untuk menghimpunkan di antara tauhid. Kan? Tauhid mengesahkan Allah Ta'ala dengan mengisbatkan segala sifat. Jadi maknanya sama ada mengesahkan Allah Ta'ala dengan menafikan sifat-sifat ataupun mengisbatkan sifat menafikan tauhid bagi dia. Faza'amu, lalu mereka mendakwa, siapa mereka? Al-Mu'tazilah lah. Mereka adalah Al-Mu'tazilah mendakwa annahum la yumkinuhum, bahawa semuanya tidak mungkin mereka mengisbatkan tauhid melainkan dengan mengingkari sifat. Mu'tazilah ni mereka menolak sifat-sifat bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana tujuan nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan mereka. Okay? Jadi fasara tauhiduhum ta'tilan, maka jadilah tauhid mereka itu sebagai ta'til, iaitu membatalkan segala sifat bagi Allah Jalla wa Ala, wa adluhum takdziban bil qadar, dan keadilan mereka itu, dikatakan adil itu adalah mereka mendustakan dengan takdir. Nak isbatkan keadilan Allah Ta'ala kena dustakan takdir, tak ada takdir. Takdir kita buat sendiri, bukan Tuhan buat, kata dia. Kan? Pokok ni. Baik, ini cerita tentang Mu'tazilah dan Jabariyah tadi kan. Kemudian wa amma ahlus sunnati, maka adapun ahli sunnah, hum fahum musbituna lil amraini, maka kita semua menetapkan, mengisbatkan bagi dua perkara ini. Maknanya apa dia? Dua perkara, tauhid dan isbat sifat Allah Ta'ala tadi. Mengisbatkan bagi Allah Ta'ala adil dan takdir, kan? Apa nama? Allah Maha Adil dan Allah telah membuat putusan ataupun telah menetapkan, gitu. Jadi wazulmu indahum, dan yang dikatakan zalim itu di sisi ahli sunnah, apa makna zalim itu? Kata Syekh di sini rahimahullah, huwa wad'u syai'i fi ghairi mawadhi'ihi, fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu itu selain pada tempatnya. Contohnya, kata'dzibil muti' wa man la dhanba lahu, seperti mana penyiksaan terhadap orang-orang yang mentaati Allah. Kan, kalau Allah siksa orang yang taat padanya, itu mana zulmu, zaliman. Begitu juga menyiksa wa man lam dhanba lahu, orang yang tidak ada dosa baginya, itu juga kezaliman. Maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهذا قد نزهه الله نفسه عنه, ini sungguhnya telah disucikan sendiri oleh Allah sendiri daripada diri dia, fi ghairi mawdhi'in, pada selain daripada satu tempat. Dalam Quran banyak tempat Allah nafikan kezaliman itu pada diri dia. Di antara Allah kata, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, tidak Tuhanmu akan menzalimi hamba-hambanya. Wa huwa subhanahu, dan dia yang maha suci, wa in adalla man syaa, dan jika dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki, wa qadha bil ma'siyati wal ghayyi, dan telah melaksanakan hukuman terhadap maksiat dan kesesatan ke atas siapa yang dia kehendaki, fadzalika mahdul adli fihi, semata-mata keadilan Allah Ta'ala padanya, li'annahu wada'a al-idlal wal khudlan fi mawdi'ihi, kerana dia telah meletakkan penyesatan dan kehinaan itu pada tempat dia yang layak dengannya. Kaifa wa min asma'ihi al-husna, macam mana? Sedangkan daripada nama-nama Allah Ta'ala yang terbaik itu adalah al-adlu. Kan? Al-adlu itu adalah nama Allah Ta'ala dan sifatnya, alladhi kullu af'alihi, yang mana segala perbuatannya dan segala hukumannya, sidadun wa sawabun wa haqqun, adalah betul, tepat dan benar. Bahawa subhanahu, yang mana dia yang maha suci, qad awdaha as-subula, telah menjelaskan as-subul, yakni jalan-jalan, wa arsala rusul, dan dia telah mengutuskan para rasul alaihi wassalatu wassalam, wa anzala al-kitab wa anzala al-kutub, dia telah turunkan segala kitab, wa azaha, dan dia telah menghilangkan al-alal,
menghilangkan segala penyakit, al-ilal, penyakit kan. Wa makkana min asbabil hidayah, dan dia telah menetapkan, telah meneguhkan, menentukan daripada sebab-sebab petunjuk dan ketaatan bil asma' wal absar, adalah dengan mendengar, melihat, berfikir kan. Ya Allah Ta'ala telah tetapkan, telah jadikan di antara sebab-sebab untuk mendapat petunjuk dan sebab-sebab untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah adalah dengan menggunakan pendengaran, dengan menggunakan penglihatan, dengan menggunakan akal untuk berfikir. Wa hadza adluhu, inilah dia keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan perkara ni. Wa waffaqa man syaa bimazidi inayatin, Allah Taala beri taufik kepada siapa yang dia kehendaki dengan tambahan bantuan, pertolongan, penjagaan. Wa arada min nafsihi ay yu'inahu, dan Allah Taala menghendaki daripada dirinya untuk menolong hamba tadi, wa yafiqahu, dan memberi taufik kepada hamba tadi, kepada kehendak dia, petunjuk dia. Fa hadza fadluhu, maka ini kelebihan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa khadhala man laysa bi ahlin wa li tawfiqihi wa fadli, dan Allah Taala meninggalkan, membiarkan orang yang bukan ahli untuk mendapat taufiknya dan kelebihan kurniaannya. Allah biarkan, Allah tinggalkan. Wa khalla bainahu wa baina nafsihi, Allah biarkan orang tu dengan diri dia sendiri. Buatlah apa kamu nak buat, buatlah. Ya, Allah Taala tidak menunjukkan jalan petunjuk kepadanya. Walam yurid subhanahu min nafsihi an yuwaffiqahu, dan Allah tidak pernah menghendaki daripada dirinya untuk memberi taufik kepada hamba tadi. Faqata anhu fadlahu, dan Allah Taala putuskan daripada hamba itu kelebihan kurniaannya. Walam yahrimhu adlahu, tetapi Allah tidak mengharamkan ke atas hamba itu keadilannya. Jadi Allah tetap maha adil di atas apa yang Allah telah tetapkan pada hamba tadi. Jadi maknanya sikap adil Allah Ta'ala itu tidak pernah berhentilah, tidak pernah putus. Allah Ta'ala sentiasa adil dan maha adil dan apa segala keputusannya terhadap hamba-hambanya. Kemudian wahada, dan ini nau'ani, ada dua jenis lah kata Syekh di sini rahimahullahu ta'ala. Ahaduhuma ma yakunu jaza'an minhu lil 'abdi. Yang pertamanya, sesuatu ia adalah merupakan balasan daripada Allah Ta'ala untuk hamba itu, ala i'radihi anhu, di atas berpalingnya hamba itu daripada Allah Ta'ala. Bila ada hamba itu berpaling daripada Allah Ta'ala, maka Allah tidak beri kepada taufik kepadanya. Wa isari aduwihi, dan hamba tadi maknanya mengutamakan ataupun menjadi pengikut kepada musuh Allah, fi ta'ah, dalam mentaati ataupun mengutamakan ketaatan kepada selain Allah Ta'ala. Wal muwafaqati alaihi wa tanasi dzikrihi wa syukrihi, maknanya dia lupa untuk mengasihi Allah dan tidak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Fahuwa ahlun, maka dia masih berhaklah untuk dibiarkan oleh Allah Ta'ala dan dihinakan oleh Allah. Ahlun an yakhzulahu wa yatakhalla anhu, itu yang pertamanya kan. Ini jadi penghinaan Allah Ta'ala tidak mengambil berat lah, tidak mempedulikan tentang orang yang disebutkan di atas ni. Wasani, yang keduanya, alla yasha'a lahu dzalika ibtida'an, bahawa Allah tidak menghendaki baginya pada mulanya, lima ya'lamu minhu, sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui daripada hamba tadi, annahu la ya'rifu qadra ni'matin al-hidayah. Kenapa? Kerana dia tidak mengetahui nilai nikmat petunjuk dan tidak mensyukurinya. Wala yusni alaihi, dan dia tidak memuji Allah Ta'ala di atas nikmat petunjuk dan hidayah tadi. Wala yuhibbu, dan dia tidak menyukainya. Fala yasha'uha lahu, maka Allah tidak menghendaki untuk hamba itu. Kenapa? Li adami salahiyatin mahallihi, kerana hamba tadi tidak berhaklah untuk mendapat kebaikan atau kelebihan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi.
Jadi daripada awal lagi Allah tidak menghendaki daripada hamba tersebut kebaikan. Kerana Allah Maha mengetahui tentang sikap hamba tadi yang tidak pandai nak mensyukuri Allah Ta'ala, tidak mau mengikut petunjuk, kan? Tidak mau memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak mencintai Allah Ta'ala, kan? Jadi Allah tidak menghendaki kebaikan untuk hamba tadi. Kenapa? Karena hamba tadi tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada tempat kebaikan pada hamba itu. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 53, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. Allah Ta'ala kata وكذلك فتنا بعضهم, dan demikianlah kami telah uji sebahagian daripada mereka, kami timpakan fitnah ujian ke sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, supaya mereka berkata, adakah mereka ini ahaulai, adakah mereka ini Allah telah memberikan kurniaannya ke atas mereka, manallahu alaihim, di antara kita min bainina, tidakkah Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan orang-orang yang bersyukur, kata Allah Ta'ala. Kemudian kata Allah lagi dalam surah Al-Anfal ayat 23, walau a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalaulah Allah Ta'ala mengetahui, maksudnya kalaulah maknanya bukan bila sebut walau alimallah tu kalau Allah mengetahui, sebelumnya Allah tak mengetahui, kan? Semuanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala sejak azali dan dalam ketetapan dia, kan? Jadi maksudnya kalaulah ada kebaikan pada mereka, nescaya Allah Ta'ala akan memperdengarkan kepada mereka, kan? Maksudnya walau alimah, kalau Allah nak menzahirkan kebaikan kepada mereka, la asma'hum, Allah akan perdengarkan kepada mereka kebaikan. فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية, apabila Allah telah menetapkan, kita cuba tengok surah Al-Anfal ayat 23, tengok macam mana dia menterjemahkan. Sekejap tadi sini buka Quran sini, surah Al-Anfal surah Al-Anfal sini ayat 23. 8, 9, 10. Ni ayat ni, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Dan kalaulah Allah mengetahui apa kebaikan pada mereka, kan? Bukan maksud dia Allah tak tahu sebelum tu. Jadi kalau jangan silap faham, dan kalaulah Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentulah yang menjadikan mereka dapat mendengar. Maksudnya kalau Allah mau menzahirkan kebaikan pada mereka, bukan Allah memang dah mengetahui sejak azali, sejak dia mencipta, sejak azali dia Maha mengetahui. Dan dia yang telah menetapkan. Okey, ini terjemahan yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah ni. Cuba tengok terjemahan yang satu lagi dalam surah, dalam Quran.com, apa dia terjemah, cara terjemahan dia. Kita lihat cara terjemahan dia ayat 23 kan. Okey, 23. Kita lihat cara terjemahan dia bagaimana. 23 ni kan. Okey, dan kalau Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentulah ia menjadikan mereka dapat mendengar. Okey. Maksudnya bukan sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bukan maknanya menunjukkan bahawa Allah tu tak tahu sebelum mana Allah menciptakan mereka. Allah Maha mengetahui, gitu. فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية, apabila Allah telah tetapkan putusannya ke atas jiwa-jiwa ini dengan kesesatan dan dosa maksiat, wa kana dzalika mahdhul 'adl, inilah dia semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Maha mengetahui dengan hamba dia tadi. Kama idza qada 'ala al-hayyati bi an tuqtala, sebagaimana Allah telah putuskan ke atas ular itu bahawa dia itu perlu dibunuh, kan? Allah telah menetapkan bahawa ular itu perlu dibunuh, membahaya, memudaratkan. Walal aqrab, dan begitu juga dengan kalajengking.
Wa 'alal kalbil aqur, begitu juga di atas anjing gila yang Allah telah tetapkan bahawa ia dibunuh. Kan? Sebab itulah hadis bawah tu kan dia kata an Hafsah, daripada Hafsah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu bersabda, khamsun min ad-dawabi, kan? Ada 5 jenis haiwan ini la haraja ala man qatalahuna, tidak ada dosa ke atas orang yang membunuhnya, sama ada di tanah halal ataupun di tanah haram. Ular, kalajengking, anjing gila, burung gagak, burung gagak, al-ghurab kan, al-ghurab. Di antaranya. Kemudian apa lagi? Tikus, ya. Tak ingatlah 5 perkara tu. Okey. Kana zalika 'adlan minhu. Jadi Allah putuskan bahawa perlu dibunuh ular, kalajengking, tadi anjing gila, itu adalah keadilan daripada Allah Taala. Wa in kana makhluqan 'ala hadhihi as-sifah, walaupun diciptakan di atas sifat itu, sifat haiwan tadi. Wa qad istawfayna al-kalama 'ala hadha fi kitabina al-kabir fi al-qada' wal qadar. Kan? Kami telah jelaskan perkataan tentang ini secara panjang lebar dalam kitab kami, kata Ibn Qayyim rahimahullah, kitab kami Al-Kabir, yang besar berkenaan dengan qada dan qadar. Kitab Syifa Al-Alil. Syifa'ul Alil nama kitab. Wal maqsudu, dan maksudnya, anna qawluhu sallallahu alaihi wasallam, bahawa sabda Nabi SAW, madin fiyya hukmuka, maksud telah berlalu padaku hukumanmu, adlun fiyya qada'uka, adil padaku oleh ketetapanmu, raddun ala ta'ifatain, di sini adalah terdapat penolakan kepada dua kumpulan manusia. Yang pertamanya Al-Qadariyah lah. Al-Qadariyah, mereka yang mengatakan kita mencipta sendiri takdir kita. Dan kata kita cipta sendiri takdir kita. Gitu. Allah Ta'ala tidak ada kaitan dengan takdir kita, kata mereka. Alladzina yunkiruna umuma aqdiyatillah fi 'abdih. Mereka ni mengingkari keumuman ketetapan Allah Ta'ala ke atas hambanya. Allah tidak ambil tahu tentang takdir hamba. Hamba yang buat sendiri takdir. Ini kata mereka. ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره. Mereka keluarkan segala perbuatan hamba itu, kan, bahawa perbuatan hamba itu keluar daripada ketetapan dan takdir Tuhan. Tuhan tidak kaitan. ويردون القضاء إلى الأمر والنهي. Mereka menolak takdir ketetapan itu kepada perintah dan larangan. Kata dia. Baik, dan begitu juga penolakan terhadap golongan Al-Jabariyah tadi yang mengatakan kita ni maknanya terpaksa semua. Alladhi yaquluna kullu maqdurin adlun, yang mengatakan semua takdir itu adalah adil. Fala yabqa liqaulihi, maka tidak tinggallah bagi firman Allah Ta'ala, adlun fiyya qada'uka. Ya? Maksudnya gitu. Fa'idatun fa'inal adla indahum, maksudnya tambahan di sini, fa'idah, sungguhnya keadilan di sisi mereka, kullu ma yumkinu fi'luhu, setiap perkara yang boleh dilakukan. Wa zulmu huwa al-muhal li dzatihi. Kezaliman itu adalah memang mustahil. Maksudnya memang tak ada langsunglah kezaliman. Faka'annahu qala, seolah-olahnya Nabi SAW berkata, madin wa nafidhun fiyya qada'uka. Wa hadha huwa al-awwalu bi'ainihi. Seolah-olah nafidh, maksud madin, berlalu dan telah terlaksana padaku hukuman ataupun ketetapan. Inilah dia. Hadha huwa al-awwalu bi'ainihi. Ini yang pertama telah disebut. Habislah di situ, masuk pula tentang fasal at-tawassulu bi asma'ihi ta'ala, bertawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala. Tawassul pula. Dan sabda Nabi SAW, as'aluka bi kulli ismin, aku minta kepada engkau dengan segala namamu. Ila akhiri, sampai habis kan permintaan tadi lah. Tawassulun ilaihi bi asma'ihi kulliha, maknanya bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan segala nama Allah Ta'ala seluruhnya.
ma 'alimal 'abdu minha wa ma lam ya'lam, apa yang hamba tahu daripada nama-nama Allah tersebut ataupun apa yang hamba tidak tahu. Wa hadhihi ahabbul wasaili ilaih, inilah dia cara-cara yang paling Allah Taala suka oleh hamba, yang dilakukan oleh hamba. Fa innaha wasilatun bi sifatihi, kerana sungguhnya ia adalah wasilah. Wasilah ni perantara dengan segala sifatnya, wa af'ali, dan segala perbuatannya, allati hiya madlul asma'ihi, yang menjadi inti bagi segala nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Madlul maksudnya sesuatu yang ditunjukkan lah, ditunjuki. Wa qawluhu, sabda Nabi SAW, anta ja'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Ini huraian berdoa tadi kan. Al-rabi'u al-matar alladhi tuhyi al-arda. Jadi kalau Quran itu sebagai hujan yang menumbuhkan, hujan yang menyuburkan hatiku lah. Jadi Nabi SAW tasbihkan Al-Quran itu dengan kehidupan hati. Dengan Al-Quran. Hati jadi hidup dengan Al-Quran. Jadi tanpa Al-Quran hati akan mati. Akan kontang, kering, gersang. Gitu. Dengan Al-Quran hati akan hidup, segar. Akan disiram. Subur. Wa kadzalika syabbahu Allahu bil matar. Begitu juga dia Allah Taala umpamakan dia tu dengan hujan. Ya. Wa jama'a bainal ma' alladhi tahsul bil hayat. Allah menghimpunkan di antara air, dan Nabi SAW himpunkan di antara air yang terhasil dengannya kehidupan, wan nur, dan cahaya alladhi tahsul bihil idha'atu wal isyraq. Cahaya yang menghasilkan terang, sifat terang tadi kan. Nur. Kama jama'a bainahuma, sebenarnya telah dihimpunkan oleh keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Ar-Ra'd ayat 17. Allah kata, cuba tengok surah Ar-Ra'd ayat 17. Kita Quran. Ar-Ra'd. Okey. Belas ni. Okay. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Yang menurunkan air hujan dari langit lalu membanjiri tanah-tanah lembah dengan airnya menurut kadarnya yang ditetapkan Tuhan untuk faedah makhluknya. Kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung dari benda-benda yang dibakar dalam api untuk dijadikan barang perhiasan atau perkakas yang diperlukan, juga timbul buih seperti itu. Jika Allah memberi misal perbandingan tentang perkara yang benar dan yang salah. Adapun buih itu maka akan lenyap, ia hanyut terbuang, manakala benda-benda berfaedah kepada manusia akan tak tinggal di bumi. Hingga Allah menerangkan perbandingan, misal-misal perbandingan tadi. Okay, di sini maknanya anzala minas sama'i, Allah turunkan daripada langit ma'an air fasalat audiyatan, lalu dia menjadi lembah-lembah biqadariha, dengan dengan air, nisbah air tadi, fahtamala as-sayl, dia membawa
air yang dia menjadi air yang banyak, yang mengalir deras lalu membawa buih-buih tadi kan. Dan wa mimma yuqiduna alaihi, daripada apa yang mereka nyalakan di atasnya daripada api, ibtigha hilyah, kerana mencari perhiasan. Okey, dan dalam firman Allah Taala surah Al-Baqarah ayat 17, mathaluhum, perumpamaan mereka. Ya. Okey. Kamathali alladhi istawqada naran, mereka diibaratkan seperti orang yang menyalakan unggun api, orang-orang munafik ni kan. Falamma adha'at ma hawlahu, apabila unggun api tadi menerangi apa yang ada di sekitarnya, dhahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka. Thumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 19, au kasayibin minas sama'i, itu seperti hujan lebat daripada langit. Dan dalam firman Allah Ta'ala surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard, Allah yang memiliki cahaya segala langit dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan bagi cahaya yang Allah Ta'ala itu, cahaya milik Allah itu, kan, kemiskinan, sampai habis ayat lah kan. Gitu. Jadi kemudian dalam surah An-Nur ayat 43, Allah kata, alam tara, tidakkah kau lihat, annallaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahum. Ya. Surah An-Nur ayat 43. Baik. Allah kumpulkan segala awan dan Allah Ta'ala himpunkan di antara awan tadi kan, jadi hujan. Baik, sini apa dia punya point tadi? Di sini disebut Allah himpunkan di antara air yang menghasilkan, yang boleh menghasilkan kehidupan, dan Allah himpunkan cahaya tadi yang menghasilkan terang. Jadi air dan cahaya. Air untuk menghidupkan dan cahaya untuk menerangkan, menjelaskan, bagi manusia lah terang tadi, untuk mereka nampak dalam kegelapan. Kemudian bateri dah habis ya. فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن. Jadi dalam doa ini terkandung bahawa permintaan bahawa Allah hidupkan hatinya dengan Rabi' Al-Quran, maksudnya air yang mencurah cahaya, yang mencurah air yang menghidupkan, Quran yang menghidupkan hati. Kan? Rabi' tadi kata hujan kan, air hujan yang menghidupkan. Okey. Wa ayyunawwira bihi sadrahu, dan bahawa Allah Ta'ala memberi cahaya dengan Al-Quran tadi akan dadanya. Fatajtami'a lahu al-hayat wan nur, maka terhimpunlah baginya, bagi hati itu, hidup dan cahaya. Hidup dan bercahaya. Qala Ta'ala, firman Allah Ta'ala, awaman kana mayyitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Adakah orang yang mati, kan, dia itu mati, maka kami hidupkan dia dan kami jadikan untuknya cahaya yang dia boleh berjalan di tengah cahaya tersebut di kalangan manusia. Adakah ia itu seperti perumpamaannya orang yang berada dalam kegelapan dan tidak dapat keluar daripada kegelapan itu? Samakah? Tentulah tidak sama. Jadi hati yang hidup dengan hati yang bercahaya itu tidak sama dengan hati yang mati dan hati yang gelap. Tentu tak sama. Tak nampak kebaikan, tak nampak taufik, tak nampak petunjuk. Ya. Walamma kana as-sadru awsa'a min al-qalb, dan ketika dada ini lebih luas daripada hati, adalah cahaya yang terhasil bagi dada itu, maknanya bagi hati itu akan maknanya bergerak di seluruh dada tadi, sampai cahaya tadi akan bergerak daripada seluruh dada tadi sampai ke
ke hati, li'annahu qad hassala lahu ma huwa awsa' minhu, kerana telah terhasil cahaya pada tempat yang luas tadi, maka dia akan meliputi juga hati. Kan? Itu maksudnya. Doa tadi. Taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Nur. Kan? Kau jadikan Al-Quran itu kehidupan bagi hatiku, menghidupkan hatiku dan cahaya bagi dadaku. Bila sebut tentang cahaya ni kan, cahaya ni dia akan bersifat, maknanya berkembang luas. Jadi bila dia katakan berikan cahaya pada dadaku, maka dia boleh putihlah sampai pada hati. Itu maksudnya tadi. Kemudian ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى صدره. Ketika hidupnya badan tadi, hayatul badan, badan hidup dan anggota badan yang hidup, kan? Kulluha, semuanya itu dengan hidupnya hati. Ya, dengan hidupnya hati. Wa tasril hayat minhu, maksud kehidupan itu akan bergerak keluar daripada hati tadi sampai kepada dada, thumma ila jawarih, kemudian pergi kepada anggota-anggota tubuh yang lain. Jadi Nabi SAW sa'al al-hayata lahu, dan memintakan kehidupan untuk untuk hati dia dengan ar-rabi' tadi, yang mana ar-rabi' itu adalah madah dia, maknanya dia punya inti yang akan menghasilkan ataupun perkara yang akan menghasilkan kehidupan bagi hati, ar-rabi'. Ya. Walamma kana al-hazan wal-ham wal-gham, dan ketika duka cita, kepayahan, kesempitan adalah lawan bagi hati yang hidup. Yang mana hati hidup tadi dia akan menyinari, akan menghilangkan kedukaan, menghilangkan kepayahan, kan? Menghilangkan kesempitan. Itu maksudnya cahaya ataupun hati yang hidup tadi. Sa'ala yakuna dhahabuha bil Quran, maka Nabi SAW minta supaya hilangnya duka cita, kepayahan dan kesempitan tadi daripada diri dia dengan Al-Quran. Fa innaha ahra alla ta'ud, maka dengan Al-Quran tadi, maka kepayahan, kedukaan tadi tidak akan kembali lagi lah. Wa amma idza dhahabat bi ghairi Al-Quran, adapun apabila dia hilang dengan selain daripada Al-Quran, kan? Min sihhatin, kan? Maknanya dengan dia kata min sihatin, daripada sihat tadi, sihah, kesihatan, atau dunya atau jahin atau zaujatin, maknanya awaladin fa inna ta'ud bi dhahabi dhalika, dan dia akan hilang. Amma idza dhahabat bi ghairi al-Quran, jika hilang selain daripada Al-Quran, maka dia akan datang kembalilah duka cita tadi, kan? Dia akan datang balik. Bidhahabi dzalika, dengan perginya demikian ni. Maknanya contohnya bila kesihatan yang baik hilang, kan? Keduniaan hilang daripada kita, pangkat hilang daripada kita, isteri hilang daripada kita, anak hilang daripada kita, maka kedukaan itu akan kembali sekiranya dia hilang dengan selain daripada Al-Quran. Tapi kalau dengan Al-Quran, maksud dia akan dijadi, maknanya dengan Al-Quran, disertai Al-Quran, maka kalau hilang pun benda tu, mana dia akan memberi motivasi dan semangat, kekuatan kepada jiwa kita. Itu maksudnya. Wal makruh al warida 'ala al qalb, dan sesuatu yang tak digemari, tak disukai, yang datang ke atas hati kita, in kana min amrin madin, kalau ia adalah daripada perkara yang lalu, ahdatha al hazan, dia akan mendatangkan duka cita. Okay? Dia akan, maksudnya kita ingat benda yang terlepas, yang tidak seronok, yang berduka citakan kita, dia akan menghadirkan duka cita lah. Wa in kana min mustaqbal, sekiranya dia daripada perkara yang akan datang, ahdatsal alham, dia akan mendatangkan rasa umum, rasa risau yang amat sangat, kan? Rasa risau. Wa in kana min amrin hadir, apabila dia daripada perkara yang sekarang berlaku, perkara yang tak kita suka itu, maka dia akan ahdatsal gham, dia akan menghadirkan rasa keluh kesah lah, keluh kesah. Itu maksudnya wallahu a'lam. Ni apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan hati tadi, kan? Hidupnya hati dengan cahaya Al-Quran, rabi' Al-Quran, dan hati bercahaya dengan cahaya Al-Quran.
Jadi para hamba memohon kepada Allah Taala untuk menghilangkan segala perkara tadi sehingga hati dia jadi bersih semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Maksudnya fokus kepada ubudiyah kepada Allah. Sama ada bila dia teringat benda yang lalu atau sekarang berlaku atau benda tu yang akan berlaku yang membimbangkannya. Benda tu akan hilang dengan Al-Quran tadi. Itu hebatnya cahaya nur Al-Quran. Bila kita membaca Al-Quran dan kita menghayatinya, mentadabburi Al-Quran tadi kan, dia akan mendatangkan impak yang hebat lah, yang kita kata kesan dia amat baik lah untuk jiwa kita. Kemudian faslul al-insanu bainal jabri wal ikhtiyar. Manusia di antara keterpaksaan dan pilihan. Okey. Al-jabr maksudnya keterpaksaan lah dan pilihan. Kita ni terpaksa ataupun kita buat pilihan kita sendiri. Itu maksudnya. Kan? Di sini kata Syekh rahimahullah, al-juhalu billahi wa asma'ihi wa sifatih. Kan? Orang-orang jahil, orang yang sangat jahil yang tidak mengenali Allah Ta'ala, yang tidak mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala, yang mereka itu membatalkan segala hakikat bagi nama-nama dan sifat-sifat Allah, yubaghidun Allah ila khalqih, kan? Mana mereka tadi membangkitkan kebencian, kemurkaan Allah Ta'ala kepada makhluknya, wa yaqta'una alaihim tariqa mahabbatih, dan mereka memutuskan ke atas makhluk Allah Ta'ala jalan kecintaannya, wa tawaddudi ilaihi bi ta'atihi, dan mereka memutuskan juga perasaan kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya min haitsu la ya'lamun, di sudut mereka itu tidak mengetahui. Wa nahnu nadhkuru min dhalika amthilatan tahtadi 'alaiha. Maka kata Syekh sini kami sebut contoh-contoh demikian itu, kan, yang menyokong apa yang kita sebutkan. Faminha di antaranya, contoh dia, annahum yuqirruna, bahawa mereka itu mengakui fi nufusid du'afa, dalam jiwa orang-orang yang lemah, anna Allah subhanahu la tanfa'u ma'ahu ta'ah, kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi manfaat kepadanya oleh ketaatan hamba. Hamba ni buat taat macam mana pun tidak akan mendatangkan manfaat bagi Allah, betul lah. Wa in tala zamanaha, walaupun sepanjang mana zaman tadi kan dia beribadat pada Allah, Allah tidak mengambil manfaat daripada ibadat hamba. Wa balagha al-'abdu wa ata bi zahirihi wa batinih, maksudnya hamba tadi buat macam mana pun, dia buat yang zahir dan yang batin, Allah tidak mengambil manfaat dengan apa yang dia buat. Wa anna al-'abda laysa 'ala thiqatin wala amnin min mukrihin, dan hamba itu tidak akan dapat tak dapat memastikan bahawa dia itu akan berada dalam keamanan daripada perkara yang dia tak suka dan dia yang tak dia sukai, walaupun dia sebagai orang yang taat kepada Allah. Bal sya'nuhu subhanah, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu ay ya'khudh al-muti' al-muttaqi min al-mahrab ila al-makhur, min al-mihrab ila al-makhur, mawtin al-fasad. Maksudnya bahkan Allah Subhanahu Wa Taala boleh kan, untuk menjadikan orang yang taat, yang bertakwa itu daripada kebaikan, ketinggian kepada kehinaan, kepada kerosakan, kesakitan. Wa min at-tauhid wal masbahah, boleh je Allah Taala nak mengeluarkan hamba daripada tauhid dan perbuatan mensucikan Allah Taala, mengagungkan, membesarkan Allah Ta'ala, kepada syirik, kan, kepada penyentuhan terhadap Allah Ta'ala, dan tidak bertasbih, berzikir kepada Allah Ta'ala ataupun menyanyi-nyanyi macam tu. Wa yuqallibu qalbahu min al-iman al-khalis ila al-kufri, Allah Ta'ala boleh je untuk memalingkan hatinya daripada keimanan yang benar-benar iman kepada kekufuran. Maknanya ini di antara apa yang mereka akui, kan, juhal tadi. Wa yarawna anna dhalika atharan sahihatan lam yafhamuha wa batilatan lam yaqulha al-ma'sum, dan mereka berpandangan bahawa demikian itu adalah atharan, kesan-kesan yang sahih, yang benar, yang mereka tidak pernah memahaminya, dan kebatilan yang tidak pernah diucapkan oleh orang yang maksum. Wa yaz'umu, dan mereka mendakwa anna hadha haqiqatut tauhid, bahawa inilah dia hakikat tauhid. Apa juhal tadi.
Wa yatluna ala dhalika, dan mereka membaca di atas demikian itu firman Allah Ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu. Agar Allah Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Al-Anbiya 23. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, afa'aminu makrallah. Maka apakah mereka tidak berasa aman? Apakah mereka berasa aman daripada dipanggil perancangan Allah? Fala ya'manu makrallah, maka tidak berasa aman daripada perancangan Allah Ta'ala melainkan kaum yang rugi. Dan dipanggil dalil firman Allah Ta'ala surah Al-Anfal 24, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, ketahuilah kamu semua bahawa Allah Ta'ala yang menghalang di antara seseorang itu dengan hatinya. Wa yuqimuna iblisa hujjatan lahum, dan mereka menjadikan iblis itu sebagai hujah bagi mereka ala hadhihi al-ma'rifah, di atas pengetahuan ini. Kan bahawa tengah iblis kan, dia berapa lama beribadat kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba dia jadi kafir, ahli neraka, dilaknati oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Wa annahu kana tawus al-malaikah, kan, bahawa dia ni adalah, maknanya itu sebelum itu dia adalah, dia panggil tawus al-malaikah ni maksudnya daripada kalangan malaikat yang beribadat kepada Allah. Kemudian wa annahu lam yatruk fi as-sama'i ruq'atan, yang mana tidak tinggalkan satu tempat pun di langit, buq'atan illa wa fil ardi buq'atan, tidak ada satu tempat pun di langit, tidak ada satu tempat pun di bumi, melainkan walahu fiha sajdatun, melainkan padanya dia tersujud dan dia solat. Lakin jana alaihi janil qadar, akan tapi telah berlakulah jenayah qadar kepadanya. Wasata alaihi al-hukum, kan, faqalaba 'ainahu at-tayyibah, maka berubahlah dia takdir takdir telah mengubahlah matanya yang baik tadi, pandangannya yang baik, dirinya yang baik, wa ja'alaha akhbatha syai', dan jadikannya sebagai makhluk yang paling keji. Hatta qala ba'du 'arifihim, sehingga berkatalah sebahagian yang terkenal di kalangan mereka, kan, kalangan juhal tadi, ataupun minal asy'ariyah, berguna asy'ariyah, dia kata, innaka yanbaghi an takhafallaha, dan sesungguhnya engkau sepatutnya engkau takut kepada Allah, kama takhaful asad, sebenarnya engkau takutkan singa, alladhi yathibu alayka, yang akan menerkam engkau, bighairi jurmin minka, tanpa dosa daripada engkau, wala dhanbin ataitahu, dan tanpa dosa yang engkau telah lakukan kepadanya. Jadi maksudnya ni kata sebahagian daripada golongan al-asy'ariyah, saya sebut sini kan, minal asy'ariyah, min arifin, daripada asy'ariyah, sesungguhnya engkau sepatutnya engkau takut kepada Allah sebagaimana engkau takut singa yang akan menerkam engkau tanpa salah daripada engkau dan tanpa dosa yang engkau lakukan. Dia samakan macam tu pula kan. Ni. Kitab Ibn Taymiyah wal Asy'ariyah, Dr. Abdul Rahman Al-Mahmud. Ini maksudnya perkataan yang salah lah, yang diterbitkan oleh puak Asy'ariyah ni. Wa yahtajuna biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni puak juhal ni, puak jahil ni, mereka berhujah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya seorang kamu beramal dengan amalan ahli syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga tidak adalah di antara dia dan syurga itu melainkan sehasta, fayasbiqu alaihi kitab, lalu kitab amalannya itu mendahuluinya, fayamalu bi amali ahli nar, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, lalu dia masuk dalam neraka. Wa yarawna an ba'd as-salaf, mereka meriwayatkan daripada sebahagian salaf, akbarul kaba'ir, sebesar-besar dosa besar itu adalah al-amnu min makrillah, rasa aman daripada perancangan Allah, wal qunut, dan putus asa daripada rahmat Allah. Wa dzakara al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal menyebut daripada Aun bin Abdullah dan selainnya bahawa ia mendengar seorang lelaki berdoa, Allahumma la tu'minni makraka, fa ankara dhalika wa qala qul Allahumma la taj'alni mimman ya'manu makraka. Jadi Aun bin Abdullah ni dia dengar seorang lelaki dia berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku ni berasa aman daripada perancangan engkau.
maka ia mengingkari yang demikian itu. Aun bin Abdullah mengingkari perkataan orang tadi, dia kata jangan kata macam tu, tapi katalah Allahumma ya Allah la taj'alni, janganlah engkau jadikan aku mimman, daripada orang yang merasa aman daripada perancangan engkau, perancangan buruk engkau lah, begitu maksud dia. Perancangan tipu daya daripada Allah SWT, perancangan ni lah yang Allah Ta'ala mengembalikan perancangan buruk tadi kan, pada orang yang jahat tadi. Wa banaw hadha ala aslihim al-batil, mereka membina pendapat ini di atas usul mereka yang batil lah, yang tidak benar. Apa dia usul mereka yang tidak benar itu? Huwa inkarul hikmah, iaitu mengingkari hikmah, wa ta'lil wal asbab, mereka mengingkari hikmah dan sebab, illah dan sebab. Wa anna Allah la yaf'alu li hikmati wa la bisababin, bahawa Allah Ta'ala tidak melakukan sesuatu dengan hikmah dan tidak dengan bersebab. Itu maknanya mereka bina usul mereka, dasar mereka di atas kaedah inilah. Nampak sesat ni. Wa illa ma yaf'alu bi masyiatin mujarradatin min al-hikmah wa at-ta'lil wa sabab. Bahkan Allah Ta'ala melakukan perkara itu semata-mata tidak ada hikmah dan tidak ada dalil, bukan kerana sebab. Fala yaf'aluhu li syai' wala bi syai'. Allah melakukan sesuatu itu bukan kerana sesuatu. Dia buat saja dia buat. Bukan dengan sebab apa, bukan dengan kerana apa. Wa annahu yajuz alaihi, bahkan bahawa harus bagi atas Allah Ta'ala untuk menyiksa orang yang buat ketaatan dengan siksaan yang berat. Wa yun'ima a'da'ahu, dan memberi nikmat dengan sebesar-besar nikmat ke atas musuhnya dan ahli maksiat dengan pahala yang besar. Wa anal amrayn bin nisbah ilaihi sawa. Jadi dua perkara tu nisbah kepada Allah Ta'ala sama saja. ولا يعلم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا يفعله، فحينئذ يعلم امتناعه لوقوع الخبر بأنه لا يكون، لا لأنه في نفسه باطل وظلم، فإن الظلم في نفسه مستحيل فإنه غير ممكن. Baik. Ya. Jadi dan tidak diketahui imtina' zalika, maknanya penolakan demikian itu, melainkan dengan khabar orang yang benar. Siapa khabar orang yang benar? Itulah khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu la yaf'aluhu, bahawa dia tidak akan melakukannya. Fa hina idzin yu'lamu, maka ketika itu diketahuilah bahawa Allah tidak akan melakukannya, kerana ada khabar yang menjelaskan bahawa dia tidak melakukannya. Bukan kerana la li'annahu fi nafsihi batil wa zulm, bukanlah pada diri zat Allah Ta'ala itu ada kezaliman dan kebatilan. Fa inna zulma fi nafsihi mustahil, kerana kezaliman pada Allah itu sesuatu yang mustahil. Fa innahu ghairu mumkin, bal huwa bimanzilati ja'al al-jism al-wahid min fi makanain fi anin wahidin. Ini makna kalam ahli perkataan ahli falsafah lah. Ya, maknanya dia kata ini kalau kita letakkan keadilan dan kezaliman pada Allah Ta'ala, meletakkan seseolah meletakkan ja'alu bimanzilati ja'al jisim al-wahid fi makanain, meletakkan satu jisim kepada dua tempat, fi anin wahidin, pada masa yang sama. Jadi wal jam'u bainal lail wan nahar fi sa'ah wahidah, dan menghimpunkan di antara malam dan siang dalam satu masa, menjadikan sesuatu itu ada dan tiada dalam satu masa. Ini maknanya kataan falsafah, kan? Maksudnya menggunakan akal semata-mata, yang untuk membina asal yang batil lah, ataupun dasar yang batil, yang salah tadi oleh juhal, puak jahil tadi lah, yang disebut oleh Ibn Qayyim dia rahimahullah ta'ala di atas tadi. Sebab tu Syekh tadi Aun bin Abdullah, dia mengingkari doa seorang lelaki tadi yang dia kata Allahumma la tu'minni makraka. Kan, dia kata jangan kata macam tu, katalah Allahumma la taj'alni, ya Allah janganlah engkau jadikan aku di antara orang yang merasa aman daripada perancangan engkau, perancangan engkau terhadap musuh engkau lah, sebagaimana engkau buat perancangan terhadap musuh engkau. Okey, ini dia kata di sini, fa hadha haqiqatul zulm indahum, inilah hakikat kezaliman di sisi mereka tadi, juhal tadilah. Fa idza raja'a al-'amil ila nafsihi qala man la yastaqirru lahu amrun wa la yu'min. Kita sampai di sini, insya-Allah kita jelaskan baliklah apa yang kita baca untuk lebih faham lagi perenggan yang di atas ni, insya-Allah. Uraian dia lah. Ya. Jadi kita berhenti dulu untuk hari ini.
Soalan kita disambung di sinilah. Ya. Fahadha haqiqatul zulm indahum. Inilah hakikat kezaliman di sisi mereka. Mereka yang membina dasar yang batil itulah di atas kaedah yang mereka buat. Jadi kita berhenti. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.